Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan perlawanan persahabatan pramusim yang berlangsung semalam dan juga awal pagi tadi. Liverpool tewas 4-3 kepada pasukan Bayern Munich. Barcelona tewas tipis 1-0 kepada pasukan AC Milan. Napoli seri 1-1 dengan pasukan Girona. Arsenal terikat 1-1 dengan pasukan Monaco. Marseille tewas 1-2 kepada pasukan Bayer Leverkusen. Roma mudah membelasah pasukan Fares 4-2. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak di arena tempatan. Dua import berkualiti tinggi sertai pasukan Kuching City. Selepas mengumumkan kedatangan ketua jurulatih baru iaitu Adil Syarin Shah, pasukan Kuching City bakal dipokokkan lagi oleh dua tonggak berprofil tinggi iaitu Petrus Chitembi dan juga Nuruddin Davronov. Menurut daripada pengurusi kelab, Fazruddin Abdul Rahman, dia menjelaskan pasukannya sempat mendaftarkan dua awak import sebelum jendela perpindahan kedua Liga Malaysia ditutup. Petrus Chitembi yang berasal daripada Namibia, yang sebelum ini beraksi untuk pasukan Terengganu, memilih untuk menyertai mereka selepas kontraknya tamat bersama dengan pasukan tersebut. Nuruddin pula bermain dengan pasukan Royal Kashmir, akan mempokokkan lagi barisan tengah pasukan. Kuching City bakal berhadapan dengan pasukan Sabah pada Sabtu ini untuk perlawanan pusingan 18 terbaik Piala Malaysia dan akan berlangsung di Stadium Negeri di Sarawak. Leandro Velasquez akan terus kekal bersama pasukan JDT. Pemilik pasukan JDT, iaitu TMJ, mengesahkan sendiri yang pemain tengah berpengalaman, Leandro Velasquez, akan terus bersama dengan mereka lagi nanti. Pemain yang sudah pun berusia 34 tahun itu dilaporkan akan meninggalkan pasukan selepas kontraknya difahamkan telah pun tamat pada 2 Ogos malam. TMJ tampil menjelaskan situasi sebenar kepada media dan mengesahkan yang dia masih lagi kekal menjadi pemain JDT. Ketika ini, Leandro masih lagi dalam proses pemulihan selepas mengalami kecederaan ketika berdepan dengan pasukan Selangor tempoh hari. Beliau menjadi watak penting di bawah kendalian Thanos Solari. Dengan hikmatnya sudah pasti ditagih oleh pasukan JDT. JDT masih lagi gah mengungguli saingan Liga Super dengan 18 kemenangan berturut-turut, jauh meninggalkan Selangor yang merupakan pasukan terdekat setakat ini. Bayern Munich bangkit untuk tewaskan pasukan Liverpool. Bayern Munich yang turun menentang pasukan Liverpool dalam aksi persahabatan pramusim yang berlangsung di Singapura berjaya bangkit daripada ketinggalan 2-0 untuk menang mengatasi Liverpool dengan jaringan 4-3 semalam. Liverpool terlebih dahulu berada di depan melalui jaringan Cody Gakpo seawal minit kedua perlawanan dan juga Virgil van Dijk menambah gol kedua pada minit ke-28. Serge Gnabry dan juga Leroy Sané masing-masing berjaya menjadikan gol pada minit ke-33 dan juga minit ke-42. Sebelum Luis Diaz sekali lagi meletakkan Liverpool di depan dengan jaringan pada minit ke-66. Stanisic kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-80 sebelum pemain muda Franz Krasi merembat kencang untuk meneruskan Alisson Becker pada hujung separuh masa kedua sekaligus memastikan kemenangan buat pasukan Bayern Munich. Masalah yang sama dapat dilihat pada pasukan Liverpool di mana mereka tidak mempunyai masalah untuk menjadikan gol tetapi tidak bermasalah juga untuk dibolosi dengan mudah oleh pihak pasukan lawan. Alisson McAllister alami kecederaan lutut. Pemain tengah baru Liverpool, Alisson McAllister, terpaksa direhatkan lebih awal apabila dia mengalami kecederaan ketika mereka tewas menentang pasukan Bayern Munich semalam. Kejadian yang berlaku pada lewat separuh masa pertama itu menyebabkan McAllister terduduk kesakitan di tengah padang selepas lututnya berlanggar dengan lutut salah seorang pemain Bayern Munich. Keadaan ini sudah pasti meresahkan jurulatih mereka, iaitu Jurgen Klopp, yang tidak mahu mengambil risiko lebih tinggi walaupun pemain itu sendiri menyatakan yang dia tidak ada apa-apa. Pemeriksaan lanjut akan dilakukan dalam masa terdekat dan Alisson McAllister tidak akan diturunkan lagi dalam perlawanan persahabatan terakhir mereka sebagai langkah berjaga-jaga. Gabriel Jesus bakal terlepas perlawanan pembukaan pramusim. Penyerang pasukan Arsenal, Gabriel Jesus, dilaporkan akan terlepas aksi pembukaan musim baru Liga Perdana Inggeris selepas dia terpaksa menjalani pembedahan akibat kecederaan lutut. Perkara ini disahkan sendiri oleh pengurus mereka iaitu Mikel Arteta yang juga menjelaskan Jesus terpaksa menjalani pembedahan kecil di bahagian lututnya.
Jesus yang masuk daripada pasukan Manchester City berjaya memberikan import segera kepada pasukan dan kehilangannya sudah pasti merencatkan sedikit perancangan Mikel Arteta untuk musim hadapan. Arsenal akan bertemu dengan Manchester City Ahad nanti dalam perlawanan perisai komuniti sebelum memulakan kempen 2023-2024 dengan bertemu pasukan Nottingham Forest pada 12 Ogos nanti. Joško Gvardiol semakin hampir untuk menjadi pemain City. Pemain pertahanan Croatia yang baru berusia 21 tahun, Joško Gvardiol, semakin hampir untuk bergelar pemain Manchester City bila-bila masa sahaja lagi. City telah pun bersetuju untuk membayar sebanyak 90 juta euro kepada pasukan RB Leipzig, walaupun nilai sebenar yang mereka mahukan adalah 100 juta euro. City akan terus mendesak RB Leipzig untuk melepaskan pemain tersebut dan dia akan menjalani pemeriksaan kesihatan esok sekiranya semua berjalan dengan lancar. Manchester United terima tawaran pinjaman untuk Donny van de Beek. Manchester United dilaporkan ada menerima tawaran untuk mendapatkan Donny van de Beek secara pinjaman oleh pasukan daripada La Liga, iaitu pasukan Real Sociedad. Mereka merancang untuk mendapatkan pemain itu secara pinjaman, tetapi dengan option to buy sekiranya dia berjaya menepati cita rasa mereka. United berkemungkinan besar akan bersetuju dengannya kerana mereka mahu mencari dana lebih bagi membawa masuk pemain tengah pasukan Fiorentina, iaitu Sofyan Amrabat. Mereka juga sedang menunggu keputusan seorang lagi pemain, iaitu Fred, yang dijangka akan meninggalkan mereka tidak lama lagi. Dan sekiranya itu berlaku, sudah pasti mereka akan mendapatkan Sofyan Amrabat sebelum jendela perpindahan ditutup pada 1 September nanti. Alex Oxlade-Chamberlain sertai pasukan Besiktas. Selepas meninggalkan pasukan Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain kini boleh menarik nafas lega selepas dia dijangka akan menyertai pasukan Besiktas tidak lama lagi. Dia dilaporkan sudah bertemu dengan presiden kelab itu sendiri dan bersetuju untuk menyertai mereka sebagai ejen bebas. Dia juga ada menerima beberapa tawaran, termasuklah daripada Arab Saudi, tetapi dia memilih pasukan yang mana lebih sesuai untuknya bermain dan mempunyai projek untuknya yang lebih jelas. Presiden Besiktas dilihat lebih bersungguh-sungguh untuk mendapatkan khidmatnya dengan dia sendiri datang ke London untuk mengadakan pertemuan dan berbincang dengan pemain yang baru berusia 29 tahun itu. Aston Villa cipta kejutan lagi. Aston Villa dijangka akan mendapatkan seorang lagi pemain berstatus bintang bagi memperkukuhkan lagi barisan pemain pasukan mereka untuk musim hadapan. Mereka kini dalam perbincangan untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Real Madrid, Dani Ceballos, yang kini sudah pun diletakkan dalam senarai pemain untuk dijual kali ini. Unai Emery merupakan peminat kepada Ceballos dan akan cuba meminta kepada sporting director mereka, iaitu Monchi, supaya menyegerakan urusan perpindahan pemain itu ke sana. Dani Ceballos dilaporkan baru saja pulih daripada kecederaan yang dialaminya pada awal Julai lalu dan sudah pun terlepas hasil pramusim bersama dengan pasukan Real Madrid. Dia dijadwalkan akan kembali cergas dan menyertai rakan-rakan pasukan dalam baki hasil mereka nanti. Spurs berada dalam fasa terakhir perbincangan untuk dapatkan Mickey Van de Ven. Spurs dilaporkan berada dalam fasa terakhir perbincangan dengan pasukan Bayer Leverkusen bagi mendapatkan pemain pertahanan mereka, iaitu Mickey Van de Ven. Mereka dikatakan sedang tawar-menawar mengenai harga pemain itu yang diletakkan sekitar 35 juta pound. Seorang lagi pemain Leverkusen, Edmund Taksoba, turut berada dalam sasaran mereka tetapi bernilai lebih daripada 43 juta pound. Hans Postecoglou sudah memberitahu kepada pasukan yang dia memerlukan beberapa lagi pemain pertahanan bagi memperkuatkan lagi benteng terakhir mereka yang dilihat begitu rapuh pada ketika ini. Lagi seorang penjaga gol pasukan Manchester United tinggalkan pasukan. Seorang lagi penjaga gol pasukan Manchester United, Nathan Bishop, akan meninggalkan pasukan Manchester United untuk menyertai pasukan Sunderland. Dia diberikan peluang untuk beraksi pada siri jelajah pramusim mereka kali ini sebelum kedatangan Onana, melihat peluang untuknya terus kekal menjadi penjaga gol pasukan Manchester United sebagai pudar. United kini hanya mempunyai 3 orang sahaja penjaga gol dalam skuad utama mereka, iaitu Andre Onana, Tom Heaton dan juga Dean Henderson yang juga dipercayai akan menyertai pasukan Forest. Harry Kane akan kekal di pasukan Spurs. Harry Kane diberitakan akan terus kekal menjadi pemain Spurs sekiranya Bayern Munich tidak dapat bersetuju dengan syarat yang mereka tetapkan. Bayern masih cuba untuk berunding untuk mengurangkan nilai pemain itu daripada 100 juta pound kepada nilai yang lebih realistik pada ketika ini.
Rasmus Højlund selesai ujian kesihatan di Manchester United. Rasmus Højlund sudah selesai menjalani ujian kesihatan di Manchester United dan akan didedahkan sebagai pemain Manchester United secara rasmi tidak lama lagi. Alphonso Davies mahu sertai pasukan Real Madrid. Alphonso Davies memberikan isyarat yang dia kini sudah bersedia untuk menyertai gergasi La Liga itu. Dia berharap mereka akan mempercepatkan urusan perbincangan dengan pasukan dan jika tidak dia mungkin akan berpindah pada musim panas yang akan datang. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Sulian. Assalamualaikum.